Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat semua kepada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi kita bersama dengan CEO Perak FC iaitu Tuan Muhammad Yunus untuk berceritakan tentang apa yang berlaku sebenarnya situasi dekat Perak. Yang kita dapat tahu sebenarnya Perak dah kena potong poin, MFL dah keluarkan kena potong poin. Maybe Tuan boleh share, berceritakan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku. Okay, kami memang sudah dimaklumkan oleh pihak Malaysian Football League yang kami akan dikenakan potongan mata, dan perkara ini dah dimaklumkan saya rasa dah sebulan awal sebenarnya. So saya tak tahulah macam mana fan dapat cerita yang hari ini Perak dibubarkan terus. So saya pun tak tahu mana cerita tu datang, tapi kami dah dimaklumkan awal sebenarnya tentang proses tu, di mana 31 Mac merupakan tarikh terakhir untuk kita menyelesaikan tunggakan gaji player-player musim 2021, dan jika kami gagal berbuat demikian, dan kami akan dikenakan pemotongan mata sebanyak 3 poin. 14 hari kemudiannya atau 14 April, jika masih lagi tidak berbayar, pemotongan mata sebanyak 6 poin akan dikenakan, dan seterusnya pada 22 hari bulan kami pihak MFL akan bermesyuarat lah, Jawatankuasa akan bermesyuarat FIB, dan untuk menentukan nasib Perak selepas itu. So that's the information yang kita peroleh, and that's the official letter that we've received daripada pihak MFL. So yes, that's true. So boleh bagi ceritakan sikit status perkembangan terbaru dengan apa yang potential buyer itu yang sebelum ni yang dah katanya ada perbincangan kan. So apa status dia sekarang? In all actuality, Ashraf, we have 2 potential buyers actually yang dah express interest, with one potential buyer already giving us a letter of offer to purchase and acquire 100% of Perak FC. Okay, so let's talk about yang pertama lah, yang saya rasa yang pergi berjumpa dengan MFL kan, yang saya rasa yang banyak penyokong suruh kami lepaskan kepada pihak tersebut. Sebelum itu saya nak menyatakan bahawa IMC dengan suka dan relanya memang nak let go of Perak FC. We are very well aware yang kita ni tidak mempunyai keuangan untuk meneruskan pembiayaan pasukan atau Perak FC. So memang kami punya objektif sejak kami menghadapi krisis kewangan ini, memang objektif kami adalah untuk mendapatkan sama ada pembeli, pelabur atau penaja yang mencukupi bagi kami melangsaikan. Yang paling penting sekali adalah liability Perak FC. So the willingness tu ada, and whatever offer yang diberikan oleh pihak pembeli setakat ini, kami dah respon secara positif. Artinya kami willing to talk, willing to negotiate. In fact, kita dah pun menerima beberapa terma yang telah diberikan, termasuk nilai 100% equity Perak FC pun kami terima dan kami bersetuju. Okay. Walau bagaimanapun, dalam proses pengambilalihan ini adalah mustahak untuk kita tahu bukannya nilai 100% equity atau bukannya pampasan yang di-offer kepada IMC. Yang paling penting bagi IMC adalah proof of funds. Kerana proof of funds ni dia memberi kita gambaran sama ada the incoming buyer ni mempunyai kekuatan keuangan untuk melangsaikan liability Perak dan juga meneruskan klub tersebutlah sehingga akhir musim ini. Right, so that's our priority. Saya tak boleh nak selfish, saya tak boleh nak ambil katakan offer untuk equity dan offer untuk pampasan tu saya bawa lari, saya suka happy-happy lah. Kan, lepas tu akhirnya saya dapati pihak yang saya jual ni pun ada masalah.
untuk membayar liability tersebut. Kena kecam lagi kan saya dengan rakan-rakan saya yang lain di IMC. So berjumpa lagi kita kan nanti kan Ashraf kan. Betul. So saya untuk mengelakkan benda tu, proof of funds is necessary. Okay. Lebih-lebih lagi apabila kita tidak mengetahui secara detail atau terperinci syarikat yang atau pihak yang ingin membeli tersebut. Diorang anak Guam, pihak pembeli ada memberi kami the letter of offer dan menyatakan bahawa mereka akan menggunakan special purpose vehicle lah company. Okay. So our initial check of the special purpose vehicle company itu adalah company baru. Very new. Bukan company yang baru ditubuhkan tapi company yang muda. Kan, dan company yang bila kita tengok bidangnya tiada kena-mengena dengan sukan. Jadi tapi kami bukannya menolak terus, kami meminta mereka menunjukkan proof of funds kerana ialah syarikat tu sekadar special purpose vehicle saja kan. So that's why we ask for the proof of funds. Seperti mana fan atau ex-player yang menyatakan bahawa proof of funds ni tak perlu, MFL tak minta pun, I think that's very wrong. I think you can ask the CEO of Malaysian Football League, Stuart Ramalingam. He will tell you that the proof of funds is necessary lah. Kan? So I think all that rumor saying that MFL doesn't want to see the proof of fund ke tak expect the proof of fund ni are all lies lah for me. Okay, so that's the thing for the first funder. The second one, we have another interested party, interested saja, and it's coming from agency atau company yang memang bidangnya dalam bidang sukan. Sekarang ini buat masa ini adalah kita masih lagi di fasa awalan di mana kami baru sahaja menyerahkan dokumen-dokumen berkenaan hak pemilikan Perak FC, dokumen keuangan Perak FC kepada pihak tersebut. So kami menunggulah review daripada pihak diorang. Kalau review tu positif, sudah tentu kami akan terima letter of offer lah. Company tu, company sukan tu meaning jual barangan sukan atau macam mana? Oh, kalau Ashraf nak kata kaki jersey bukanlah. Atau kopa bukan. Nak kaki jersey tapi nak cakap Alisan. Alisan pun bukan. Bukan. Dia ada tapi saya harap Alisan boleh datang. Kalau Haji Ali berminat nak beli Perak FC, we are more than happy. Ashraf, we are more than happy to look into all these offers. If Haji Ali of Alisan is willing to purchase Perak FC, we welcome. If Kaki Jersey / Corporate Arena nak revisit diorang punya perancangan untuk acquire Perak FC pun, we are more than happy to explore. So our objective is to see Perak FC sustain. Itu je. Sorry. Okey jap. Tadi tuan kata ada at least orang yang nak ambil alih ni kena ada revenue ataupun kewangan yang cukup. Ada tak daripada segi syarat-syarat khas yang MFL tetapkan untuk yang apa yang berlaku kat Perak ni sebelum nak tukar? Ada. MFL tiada menetapkan jumlah proof of funds yang perlu dikemukakan. Walau bagaimanapun, berdasarkan kami punya calculation, our internal calculation of the liabilities, campur keperluan keuangan sehingga akhir musim ini, kami ada meminta syarikat tersebut atau pihak pembeli untuk menunjukkan proof of funds of approximately 10 million ringgit. Kalau tak dapat tunjuk 10 million ringgit pun tak apa, we understand. But it's not a requirement. It's not a requirement from us. Kalau dapat tunjuk, alhamdulillah. Kalau tak dapat tunjuk, we understand. You know, if you can show us 3 million, 5 million, and then you can show to us that later on throughout the season there'll be more funds coming in, we are okay with it. No problem. They must have a plan lah. They must have a plan. Kalau katakan setakat ada 3 juta je sekarang nak ambil alih, kita okey dengan syarat yang mereka mempunyai strategi lah untuk macam mana dia nak menampung atau membawa masuk lebih banyak kewangan tersebut. We okay with it. No problem. Harimau Melaya nak beli? Ya, okey lah. Ukuh lah saya rasa. Ukuh kewangan. Oi. Bisa beli Perak.
Lepas tu ni pasal berkenaan dengan sponsor. Boleh ceritakan sikit pasal sponsor baru yang masuk. Buat masa ni is still preliminary, Ashraf. We've spoke to many sponsors sejak krisis ini berlaku. Kami dah bercakap dengan pelbagai sponsor. You know, I don't think it's right for me to mention all of them, Okay. Tapi I can tell you that there's so many sponsors, so many proposals that has been given, And at the moment, we have one promising sponsors yang dah at least signed our letter inviting them to be a sponsor. At the moment, the current process is for us to draft the sponsorship agreement. So insyaAllah, kalau tak ada last minute U-turn ke, kita akan dapat sponsor, kita mungkin boleh selesaikan hal agreement ni dalam minggu yang akan datang lah. Tapi saya tak nak janji apa-apa kat fans, kat Harimau Melaya ni kan, pasal last minute U-turn ni terkenal kat bola sepak ni kan. We've seen that happen with T-Herbs Kedah kan. so kita tunggu dulu. Bila dah berjaya, saya akan kongsikan. Okay, so say kalau kata ini sponsor ni kira berjaya masuk lah. So jadi ke tak nak jual ni? Kalau sponsor masuk dan jumlah atau nilai dia memadai untuk kami meneruskan pengurusan Perak FC, kami akan teruskan. Kan? Tapi kami still open for buyers, right? So katakan ada tiba-tiba sekarang buyer nak beli, katakan nak beli majority ke, nak beli minority ke, equity, we are very open. Because IMC ni, the only capacity yang kami ada adalah intellectual capital sahaja. Dari segi monetary capital, kami sangat-sangat daif. So what we have is only intellectual capital. We know how to run a football club. We know how to, do marketing for a football club. Our forte in IMC is sponsorship sales and partnerships, kan? So we've represented a few clubs before. So intellectual capital je apa yang kita ada. So kalau ada yang nak datang nak bawa duit, kami alu-alukan dan kami let's talk. Okay, so boleh ceritakan sikit pasal inisiatif baru ni nak buat crowdfund untuk fans, untuk fans Perak. Ceritakan sikit pasal perancangan ni merupakan perancangan yang kami dah lama bincangkan, terutamanya sejak IMC masuk awal-awal dahulu, awal bulan 12, memang perkara ini ada dalam perancangan kami. It's in our pipeline from the very first day we decided to take over Perak FC. In fact, this strategi ini merupakan sebuah strategi yang kami sampaikan juga kepada pihak PAFA sewaktu pengambil alihan kelab. Well, you can call it crowdfunding, but it's also a combination of crowdfunding dengan equity financing exercise lah. Artinya kami sebenarnya dah buka sebuah persatuan dengan ROS, Registrar of Societies, and this persatuan is an official supporters association of Perak FC, right? Di office, so apa yang kita bercadang nak buat adalah kita bercadang untuk release 15%, maximum 15% of the equity of Perak FC kepada persatuan tersebut. Dan di persatuan tersebut kami nak menggalakkan para penyokong untuk membeli membership of the society atau persatuan tersebut, dan di mana sebagai ahli penyokong-penyokong atau supporters boleh melantik atau boleh vote presiden mereka. Presiden ni pula akan dinobatkan atau dinaikkan sebagai ahli lembaga Perak FC Sedang Berhad. So kalau kita ada meeting, board of directors meeting, ada wakil fan yang akan turut hadir di situ. Kami juga ada beberapa jawatan kuasa dan kami menyediakan satu seat di jawatan kuasa nomination and selections kepada wakil daripada persatuan penyokong tersebut.
Dalam erti kata lain, Nomination and Selection Committee ni atau jawatan kuasa ini merupakan jawatan kuasa yang memberi yang bertanggungjawab untuk melantik coaches dan juga player-player untuk Perak FC. So dulu selalunya yang melantik coaches atau player ni orang kata head coach je kan. Head coach yang decide, dia ikut je apa yang dia cakap kan. So kali ini kita ada jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni akan terdiri daripada pihak kami dari bahagian teknikal, pihak kami dari bahagian bisnes atau pengurusan, dan juga satu seat tu wakil daripada penyokong. So sekarang ni dengan adanya benda tersebut, penyokong mempunyai bukan sekadar mempunyai suara, tetapi mempunyai kebolehan untuk memilih atau influence the decision of who should be their coaches and players in the club. This will be the first, guys. This will, I think, if I'm not mistaken, this will be the first in Malaysia. I'm not sure. I don't think JDT or even Selangor or even Terengganu, Kedah tak adalah kan, Ashraf adalah kan yang memberi kuasa kepada fan atau memberi equity kepada fan untuk berbuat demikian. So we hope dengan memberi kuasa tersebut, fan-fan yang sangat bersemangat dan yang always care, for the club can tampil ke depan and purchase this membership. Berkenaan berapa nilai dia, saya tahu kau nak tanya kan, berapa nilai membership? It will be announced very soon. We are still designing the deck. So insyaAllah, I think as soon as this Monday kot, kita boleh start launch and everyone will know. So harap-harap Harimau Melaya boleh promote lah benda ni nanti. Boleh. Itu ni nak mungkin beli pun boleh. Nak beli. Kami nak duduk bawah director tu. Jadi mungkin soalan yang terakhir lah kot. Mungkin tadi tuan ada kata last dia bagi peluang 14 April 14 April tadi. So let's say kalau 14 April tu tak berjaya, akan ada meeting, mungkin fans ada keluarkan rumours yang okey, Perak bakal dibubarkan. Adakah benda tu bakal berjadi sekiranya tak berjaya? Potential is there, bro. Potential is always there, right? On the 22nd of April, if nothing positive takes place, then MFL, FIB will be sitting and meeting. And there's always the potential of Perak to be the first club in Malaysia untuk ditarik lesen dia. Perlis tak ditarik lesen Perlis diorang tarik diri. Okay. Kena faham. Lesen diorang tak ditarik, diorang tarik diri. So kalau berlaku dekat Perak, we will be the first lah untuk ditarik balik. Kami di pihak IMC, kami selagi ada masa, ada ruang, kami akan tetap berjuang untuk memastikan Perak FC remain relevant to the Malaysian Football League. Right? We will keep on fighting. A lot of companies, kalau if you want to look at this, sometimes when the companies realize that they cannot make profit and liabilities adalah terlampau tinggi, kebanyakan company di luar ni selalunya diorang panggil winding voluntarily lah. Artinya diorang akan declare bankrupt secara voluntarily. Right? Tapi kalau kami declare bankrupt secara voluntarily, sukar kepada para pemain, coaches, staff-staff saya pun di pejabat pun sangat sukar. Kerana kalau kita wind up voluntarily dan kami ada aset tu boleh dijual secara paksa dan jumlahnya boleh diberi sama rata kepada pihak-pihak yang affected lah kan. Tapi this is a club yang tak ada aset, bro. So kalau kita wind up voluntarily, there's nothing. No one will get paid, no one will get the salary. Kita punya creditors, kita punya supplier semua tak akan dibayar. So daripada kita berbuat demikian, lebih baik kita teruskan berjuang selagi ada masa, tenaga dan daya. Right? So saya tahu ramai pihak yang suruh kami step down. Tapi nak step down tu apa maksud dia kan? Nak declare bankrupt ke atau nak serahkan ke orang? Nak serahkan ke orang, kita kena serahkan ke orang yang berkemampuan. Kan? Kalau nak step down, kita kena fikir juga nasib-nasib orang-orang yang lain. So
Sukarlah bagi pihak MC ni. Kami tersepit sebenarnya. Tapi kami sentiasa minta semua orang doakan, fikir secara positif, keluarkan berita-berita yang bagus-bagus, yang menarik. Fan juga kami minta berbuat demikian walaupun ada balance of people who are not very happy with us. Tapi we always ask for a positive attitude lah, because kalau pelabur nak datang, peraja nak datang, dia orang mesti nak datang tahu yang this is a good investment lah. Challenging bro. Okay Tuan, terima kasih banyak-banyak sudah luangkan masa dengan Harimau Melaya. Kita doakan semoga dipermudahkan, ada sinar buat Perak FC supaya masih ada dalam Liga Malaysia ni. Kita pun nak Perak kembali menyinari seperti dulu. Terima kasih Tuan. Semoga kita ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam.